Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli tuan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dapat lagi kita menyambung tafsir ayat hukum setelah kita break 2 hari. Masih lagi dalam nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ada banyak nama-nama seperti mana ini disebut dalam Quran, dalam hadis-hadis sahih dan juga hadis-hadis yang dhaif kita boleh guna. Yang keempat, nama surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Ada banyak hadis yang menyebut tentang perkataan Ummul Quran. Antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidash. Sesiapa yang sembahyang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam solat tersebut, maka ianya khidash, tidak sempurna. Nabi ulang sebanyak 3 kali, fahiya khidash. Maknanya surah Fatihah adalah surah yang sangat penting dalam ibadah kita, ibadah solat. Solat adalah ibadah khusus yang paling utama, seperti mana yang Nabi sebut as-salah khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik perkara. Sebaik-baik perkara dalam hidup kita ialah solat. Dan surah utama, bacaan utama dalam ibadah tersebut adalah surah Al-Fatihah, yang mana tidak sah tanpa kita membaca surah Al-Fatihah. Kenapa disebut ummu? Ummu kita biasa guna untuk ibu, tetapi makna asal ummu ni ialah asal. Makna asal bagi ummu adalah asal. Asal. Ummul Qura, nama bagi Mekah. Mekah pun ada banyak nama kan. Mekah, Ummul Qura. Dalam Quran sebut litunzira ummul qura wa man haulaha, supaya engkau hai Muhammad memberi peringatan kepada Ummul Qura, Mekah, orang-orang Mekah, wa man haulaha, dan penduduk-penduduk sekitarnya. Kenapa disebut Ummul Qura? Kerana itulah asas kepada seluruh tanah-tanah yang ada di bumi ini.
Dia ada profesor yang buat kajian kan. Bila dia lihat Mekah tu adalah center, pusat kepada bumi, sehingga dia masuk Islam disebabkan kajian tersebut. Saya lupa apa nama profesor tadi. Sebab tu Mekah disebut sebagai Ummul Qura, mana center, asal kepada semua daratan. Sama juga dengan Fatihah, asal kepada seluruh ayat-ayat suci Quran. Seperti mana yang saya dah sebut sebelum ni, seluruh kitab-kitab suhuf yang ada 114, 4 kitab utama dan 110 suhuf. Semuanya intipatinya dalam Quran, dan Quran semuanya intipati dalam surah Al-Fatihah, dan surah Fatihah intipatinya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud kepada ummu, ibu, asal kepada seluruh Al-Quran, dan juga Quran adalah asal kepada seluruh kitab-kitab 114 yang Allah turunkan kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Dan juga hadis yang lain sebut tentang Ummul Quran. Nabi SAW bersabda, la tujzi salatun la yaqra fiha bi ummil Quran. Tidak sah, la yujzi, tidak sah salat apabila seseorang itu tidak membaca Ummul Quran. Ini adalah keutamaan dalam semua ayat-ayat suci Quran adalah Al-Fatihah. Sebab tu kita lihat orang Melayu, baik ulama-ulama, sentiasa menggunakan surah Fatihah untuk pelbagai perkara, pelbagai faedah, tujuan perubatan, seperti mana yang digunakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang telah lepas saya dah sebut hadisnya, untuk tujuan keberkatan, untuk tujuan hirasah, penjagaan, semua ada dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu kita sangat elok untuk kita mengamalkannya pada setiap kali kita solat, berdasarkan hadis yang telah saya kongsi sebelum ni kan. Yang kelima, nama surah Fatihah adalah As-Salah. Surah Fatihah adalah surah solat, seperti mana hadis yang telah juga saya kongsikan sebelum ni. Qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, aku bahagi solat dua bahagian. Maksud solat di sini ialah surah Fatihah. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk kita. Yang mana saya ulang balik, bila kita sebut iza qala abdi, bila berkata hambaku alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala akan balas hamidani abdi, hambaku puji aku. Bila kita kata ar-rahmanir rahim, maka Allah balas asna alayya abdi, hambaku puji lagi aku. Bila kita sambung lagi maliki yaumiddin, Tuhan merajai seluruh hari pembalasan, hari kiamat, Allah balas lagi majadani abdi, sungguh hambaku puji aku. Kemudian kita sambung lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau Tuhan yang kami sembah, hanya engkau Tuhan yang kami meminta pertolongan. Allah balas hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini saat ini, momen ini hanya aku dan hambaku, private time kita dengan Allah sahaja. Ini kemuncak surah Fatihah. Wali abdi mas'al, hambaku boleh minta apa yang dia nak, maka kita minta sebaik-baik perkara, iaitu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk supaya Allah tunjuk kita jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, iaitu orang-orang yang Allah sebut dalam surah An-Nisa, para nabi, para wali, orang mati syahid, dan jalan orang-orang soleh. Inilah orang-orang yang Allah berikan nikmat, iaitu nikmat yang berkekalan di sana, di syurga.
bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Dan akhir sekali Allah balas, haza baini wa baina haza li abdi wa li abdi ma sa'al. Apa yang hamba-Ku minta akan Ku berikan, ini adalah untuk hamba-Ku sahaja. Jadi ini surah Fatihah yang kita baca daripada kita, yang daripada Tuhan, itu yang Allah sebut dalam hadis kursi. Ini hadis sahih Muslim, hadis sahih. Maknanya kita baca Fatihah, kita bermunajat dengan Allah, kita bercakap dengan Allah. Jadi kita baca dengan baik. Sebab tu sunnahnya kita baca Fatihah dan baca surah-surah lain ni, kita baca satu demi satu. Khilaful afdal, menyalahi afdal, kita sambung-sambung. Maaf cakap lah, kadang-kadang ada imam yang sambung-sambung kan, 3 ayat, 4 ayat, satu Fatihah pun ada kan. Mana elok kita baca satu-satu, sebab kita bermunajat. Kalau kita cakap dengan mak kita, mak kita tak sempat nak balas kan, bagilah aku menyampuk sama kan, berhentilah sama aku nak cakap, mak kita pun marah kan. Satu ayat balas, satu ayat balas. Kalau kita baca sekaligus, bukan Allah tak balas, tapi jadi masa tu jadi sempit. Sebab itulah hadis sebut, kana Rasulullah SAW yaqra'u ayatan. Nabi SAW baca satu ayat. Mana kita enjoy, kita nikmati ayat-ayat Quran. Quran ni adalah satu nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa. Kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah balas apa yang kita ucapkan. Terutama kita baca surah Fatihah. Sebab tu kita baca satu-satu. Kita lihat Nabi sendirilah bagaimana Nabi enjoy dengan Quran. Satu hari Huzaifah bin Yaman follow Nabi sedang solat malam. Nabi solat malam, Huzaifah follow belakang, sembahyang qiyamul lail ataupun tahajud. Maka iftatahal Baqarah, bila habis surah Fatihah, Nabi start surah Baqarah tengah malam kan. Lalu kata Huzaifah bin Yaman, aku rasa dalam hati aku Nabi akan berhenti pada ayat 100. Mana high expectation kan. Kita kalau imam start Baqarah 5 ayat, imam akan rukuk ataupun paling-paling pun satu muka. Tapi sahabat expect benda yang tinggi. Dalam hadis sebut, aku akan rasa Nabi akan yarka' indal mi'ah, Nabi akan rukuk ketika ayat 100 Baqarah. Lama tu. Tapi bila dah sampai 100, Nabi sambung lagi. Maka kata Huzaifah dalam hatilah, bukan cakap tengah sembahyang kan, yarka' indal mi'atain, Nabi akan rukuk ketika ayat 100, ayat 200, mi'atain. Sampai ayat 200 surah Baqarah, Nabi sambung lagi. Dalam hadis sebut, Nabi baca satu-satu. Dahlah baca surah panjang, baca satu-satu, bukan baca laju-laju hadar kan laju. Nabi baca tertil. Dia ada tertil kan, dia ada tertil, dia ada hadar. Nabi baca tertil satu-satu ayat. Dahlah baca panjang satu-satu. Kemudian kata Huzaifah apa? Nabi SAW berinteraksi dengan Quran. Nanti mungkin saya boleh buat tajuk lah, bagaimana kita nak react dengan Quran. Kita react dengan suasana, react dengan isu semasa, react dengan keadaan sekeliling. Tapi Quran kita jarang react. Apa react dengan Quran? Iza marra bi ayatil jannah sa'alaha. Bila Nabi baca ayat syurga, Nabi akan minta. Nabi faham ayat syurga, ayat nikmat, ayat kebaikan, Nabi minta. Wa iza marra bi ayati azab ta'awwaza minha. Bila lalu ayat siksaan, ayat neraka, ayat kejahatan, ayat yang memberi gambaran perkara-perkara yang Allah janjikan kepada orang-orang jahat, ta'awwaza minha, Nabi minta lindung. Nabi sentiasa bila ayat tasbih, contohnya fasabbih kan, maka Nabi akan bertasbih. Nabi react. Inilah sebenarnya bacaan Quran. Satu-satu enjoy dan kita
reaksi. Antara contoh reaksi yang kita jarang buat masa kita baca surah Ar-Rahman. Apa ayat yang paling banyak dalam surah Ar-Rahman? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka wahai manusia dan jin, nikmat apakah yang kamu berdua dustakan, yang kamu semua dustakan? Apa ayat react dia? Apa yang kita kena balas? Fabi ayya ni soalan. Ay, nikmat mana? Ay nikmat. Dalam bahasa Inggeris wish God. Nikmat yang mana? Maka kita kena balas. Bila Allah tanya, kita kena balas. Balasan ini diajar oleh jin. Masa Nabi baca ayat ni depan jin, jin balas. Jin kata, ma min syai'in min ni'amika nukadzibu ya rabbana falakal hamdu. Tidak ada satu nikmat pun yang kami dustai wahai Tuhan kami, pujian hanya untukmu. Maaflah saya tak dapat nak share terus pada tuan-tuan kan. Sebab tu saya ajak tuan-tuan masuk kelas. Kelas kita ada nota kan. Kita ada tulis. Tapi kalau tuan-tuan macam Imam Syafi'i tak perlu sekolah lah. Terus boleh hafal kan. Tulis dengan Elio, tak sempat nak kering dengan Elio dah hafal. Kita dengar kuliah, tak sempat nak keluar masjid dah hilang. Kan? Itu kelebihan lah kan. Satu lagi kelebihannya, bila join kelas saya akan mana-mana saya selalu buat daurah ni intensif. Mungkin boleh buat kat masjid Sabtu Ahad kan, buat daurah. Baru ni kat masjid di Raja Kelang, daurah kitab lupa dah kitab apa, kitab ya Mantul Musalli, kitab Syekh Orang Fatani. Jadi mana-mana daurah saya akan bagilah link dekat saya punya peserta-peserta. Esok saya daurah kepada pendakwah-pendakwah selebriti, PU Hafiz, PU Amin, Imam Muda Ashraf, Syamsul Ghawghaw pun ada. Sebab dia ada tauliah. Syamsul Ghawghaw, Mawi pun ada. Banyak TV Hijrah punya pengacara Irma Hashmi. Saya akan buat daurah daripada maghrib sampai 12 malam. Kitab Zaujatul Rasul, isteri-isteri Rasul. Jadi itu daurah lah. Mungkin masjid boleh buat daurah. Daurah ni apa? Dalam masa 3-4 jam habis satu kitab. Sebab kita perlu begitu. Kuliah perlu, kelas tafsir perlu, daurah juga perlu. Daurah ni kita nak sekali lalu lah. Apa-apa kitab yang kecil-kecil lah. Esok malam saya bagi daurah ataupun intensif untuk pendakwah-pendakwah selebriti, PU Imam Muda dan juga yang influencer pun ada. Itu tentang doa lah. Bila kita baca Quran, kita perlu bereaksi. Jadi dalam Fatihah dia ada reaksi. Setiap ayat Allah react. Jadi kita seperti mana bersembang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita baca satu demi satu ayat. Tak perlu nak kita baca. Kalau nak baca sambung-sambung ni mungkinlah untuk pertunjukan show kan. Bila ada qari nak baca ayat panjang, ayat tu tak panjang mana dia pun sambung-sambung. Itu tak apalah kan. Untuk dia nak tunjukkan water ayat tu power kan, turun naik. Tapi kita dalam sembahyang tak perlu kita nak sambung-sambung. Dalam sembahyang kita ni bermunajat dengan Allah. Kita satu-satu baca satu ayat, enjoy satu perkataan demi satu perkataan. Terutama surah Fatihah. Kita dah baca surah Fatihah ni dah, tuan-tuan ikut umur tuan-tuan lah. Saya dah lebih 40. Walaupun muka macam 20 kan orang kata. Tak ada perasan. Maksudnya kita dah lama baca Fatihah ni, berpuluh tahun. Sepatutnya kita dah sangat-sangat nikmat. Bukan sangat jemu tak. Nasi, siapa jemu nasi? Semua orang makan nasi pagi, petang, siang, malam. Tak pernah jemu pun. Itulah perlu lebih nikmat daripada kita makan nasi. Jadi kita kena faham hakikat Fatihah. Setiap perkataan kita ingat Alhamdulillah Rabbi Al-Alamin. Jadi Allah berikan kita satu surah yang perlu kita ulang paling kurang 17 kali. Pasti ini surah yang paling luar biasa, yang Nabi sebut kepada sahabat, a'zam surah yang paling hebat. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung lagi nama-nama surah Fatihah dalam 4-5 lagi lah, atau 3-4 lagi. Mudah-mudahan kita balik ni kita hadam lagi surah Fatihah. Mungkin kita dah faham. Kalau boleh kita satu perkataan kita faham. Bismillah, dengan ismi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa beza Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita
hadam satu-satu supaya kita sembahyang ni kita dapat sembahyang yang tahap yang sangat-sangat Allah redai, iaitu solat orang-orang yang khusyuk. Kerana Nabi sebut dalam hadis sahih, awalu ma yurfa'u min ummati al-khusyuk. Perkara pertama yang Allah angkat di kalangan umatku khusyuk. Ini hadis sahih. Tak sahih pun kita boleh guna dia, apalagi yang sahih. Ramai tak bimbang benda ni, hadis ni. Patut inilah kita bimbang. Kita bimbang ini diangkat, ni diangkat. Yang paling kita bimbang ialah khusyuk diangkat. Kita baca Fatihah tapi kita tak rasa seronoknya, enjoynya kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan explore lagi surah Fatihah pada hari-hari yang akan datang insya-Allah. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma ahrusna bi'annaka allati la tanam akrufna fil ladzi la yuram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.